Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Rozi bin Kasim, pensyarah bagi kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional. Baiklah, saya Muhammad Faris bin Muhammad Nur Azman, pemegang kad matriks bernombor D201910878440 bersama kumpulan rambutan akan membentangkan wawancara Insan Guru Profesional. Berikut merupakan guru yang telah kami wawancara, iaitu Puan Ros selaku guru Bahasa Melayu dan Puan Mariam selaku guru Pendidikan Seni Visual. Dari segi atribut guru bidang dan guru umum pula, iaitu nilai optimis dipaparkan oleh Puan Ros melalui pengambilan keputusan kerana beliau memandang sesuatu secara holistik. Manakala Puan Mariam pula berfikir secara positif. Saya, Nur Najwa Maisara binti Muhammad Fauzan Philip, pemegang kad matrik D2019108778 akan meneruskan pembentangan pada bahagian atribut guru bidang dan guru umum. Baiklah, kedua-dua orang guru yang kami wawancara memiliki sikap bertanggungjawab. Guru bidang amat bertanggungjawab menyampaikan ilmu berkaitan teknologi kepada pelajar untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Manakala guru umum pula bertanggungjawab sebagai ketua panitia seni visual dengan mengagihkan tugas kepada guru mengikut tahap kemahiran dan kesesuaian tingkatan. Selain itu, kedua-dua orang guru tersebut juga bersikap peka. Misalnya, guru bidang peka dengan mengambil iktibar daripada pengalaman hidup, manakala guru umum pula peka merancang kaedah pengajaran yang sesuai dengan pelajar bermasalah. Saya Nurul Fazlina binti Mak Rodi, pemegang kad matrik di 201910877742 akan membentangkan tentang atribut guru bidang dan guru umum. Yang pertama ialah prinsip. Personaliti yang dizahirkan oleh kedua insan guru profesional sepanjang wawancara dijalankan mencerminkan bahawa dirinya merupakan seorang guru yang berpegang pada nilai-nilai positif seperti patuh, komited, tekad dan beriltizam. Contohnya, Puan Ros mempunyai iltizam yang sangat tinggi untuk menjadi seorang guru. Oleh itu, beliau tekad untuk menjadi guru sehingga sanggup menghabiskan wangnya untuk memohon kursus perguruan lepasan ijazah setiap tahun sehingga berjaya melayakkan diri pada tahun ke-6 permohonan. Manakala Puan Mariam, beliau berpegang pada prinsip sentiasa merendah diri dengan merasakan bahawa ilmu itu sentiasa tidak mencukupi. Oleh itu, beliau sentiasa menuntut ilmu daripada guru-guru yang lain. Saya Nur Farhani binti Bung Surudin, pemegang kad matrik di 201910877756 yang akan menyambung pembentangan bagi atribut guru bidang bahasa dan guru umum. Aspek atribut yang seterusnya ialah berjiwa murni. Untuk atribut ini bagi guru bidang bahasa, iaitu Puan Ros, lebih tertumpu kepada keprihatinan terhadap murid, tegas tetapi bukan memarahi, kasih sayang melalui sentuhan jiwa, tidak sama sekali pernah menetapkan perasaan dendam terhadap pelajar dan nilai kasih sayang. Sebagai contoh, beliau ada menyatakan tentang perkongsian rezeki bersama pelajar, iaitu guru-guru ini bersama-sama menyediakan roti dan makanan lain untuk diambil pelajar sebagai menggalas perut. Manakala atribut berjiwa murni pada Puan Mariam pula lebih kepada sifat sabar dan ketegasan dalam mendidik, serta mempelbagaikan kaedah dalam usaha menarik minat para pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Untuk atribut yang seterusnya yang dapat kami kenal pasti bagi kedua-dua guru ini ialah atribut berpengetahuan luas. Puan Ros selaku guru bidang bahasa menyatakan bahawa seseorang yang memiliki ilmu itu akan turut memperolehi keyakinan diri. Hal ini selaras dan sepadan dengan pendapat Puan Mariam yang menyatakan bahawa seseorang guru itu perlu mempunyai daya fikir yang meluas serta menilai dan mempelajari sesuatu itu secara menyeluruh. Saya Nurazatul Ashiki binti Muhammad Radi, bernombor matrik di 201910877741. Baiklah, saya akan sambung pembentangan seterusnya, iaitu atribut guru bidang dan guru umum, ialah bersemangat. Kedua-dua guru mempunyai semangat yang tinggi. Misalnya Puan Ros bersemangat dan gigih melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh serta berani mengambil risiko dalam membuat sesuatu keputusan. Hal ini kerana beliau memegang prinsip roh guru. Manakala Puan Mariam pula bersemangat apabila beliau dapat meyakinkan pelajar dan masyarakat tentang pendidikan seni visual, bahawa seni bukanlah hanya pada lukisan tetapi seni merupakan satu bentuk visual yang diterjemahkan melalui lukisan.
Seterusnya, perbandingan atribut guru bidang dan guru umum dari pelbagai aspek, misalnya aspek perwatakan. Guru bidang dan guru umum memiliki sikap yang sama, iaitu sikap bertanggungjawab, berprinsip, berpengetahuan luas, rasional dan komited, serta sifat iaitu sifat ikhlas, sabar dan penyayang. Contohnya, guru bidang berpegang pada prinsip menjaga nama baik sekolah, manakala guru umum pula berpegang pada prinsip merendah diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Sifat yang sama pula ialah sifat ikhlas yang diperlihatkan melalui kesanggupan dan kerelaan hati mereka untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar tanpa memilih. Dari segi perbezaan perwatakan, Puan Ros selaku bidang bahasa lebih tertumpu perwatakannya kepada tanggungjawab meskipun beliau mendapat kelas belakang yang pelajarnya terdiri daripada pelajar yang bermasalah, namun beliau menjadikan itu sebagai suatu cabaran dalam menggalas tanggungjawab beliau sebagai seorang pendidik. Untuk Puan Mariam pula, dari segi perwatakan, beliau lebih tertumpu kepada berpengetahuan luas, iaitu untuk mempunyai daya fikir yang meluas supaya dapat merancang kaedah yang terbaik. Seterusnya, perbandingan atribut antara guru bidang dan guru umum dari aspek kemahiran. Persamaannya ialah kecekapan dalam berkomunikasi dan kemahiran pedagogi. Manakala perbezaannya pula ialah pendekatan pengajaran yang digunakan, kerana Puan Rosaliza menggunakan pendekatan yang sama seperti sekolah harian biasa, manakala Puan Mariam pula menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar di penjara. Contohnya, Puan Mariam menggunakan buku teks daripada pelbagai tingkatan untuk melaksanakan sesi pengajarannya. Perbezaan yang lain ialah penggunaan bahasa standard. Seterusnya ialah aspek pegangan. Pegangan merujuk kepada sebuah prinsip atau kepercayaan yang dipegang dalam diri setiap individu. Kedua-dua insan guru ini memegang pada prinsip yang sama, iaitu ilmu itu tidak terhad kepada suatu bidang semata, akan tetapi ianya merangkumi tentang ilmu secara keseluruhan. Selain itu, persamaan kedua yang terdapat pada kedua guru ini ialah pengaruh ketokohan. Mereka masing-masing mempunyai model atau idola yang dapat dijadikan sebagai aspirasi dalam membentuk corak perjalanan pendidikan masing-masing. Sebagai contoh, Puan Ros, idola beliau ialah Mr. Puah Seng Tiong yang merupakan mantan pengetua di tempat beliau berkhidmat. Manakala, Puan Mariam, idola beliau ialah Dr. Zahari Hamidun yang merupakan guru seni beliau sendiri. Seterusnya adalah perbandingan perbezaan atribut guru bidang dan guru umum berdasarkan model IGP bidang dalam aspek pegangan. Pegangan utama yang disematkan oleh Puan Ros adalah seorang guru mestilah mempunyai roh guru yang sejati, iaitu kesetiaan diri dalam melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh sehingga dapat mencapai matlamat yang jelas dalam mendidik. Manakala untuk Puan Mariam pula, beliau berpegang kepada prinsip untuk sentiasa merendah diri dalam menuntut ilmu daripada pandangan guru yang lain, kerana beliau masih merasakan bahawa ilmu yang dimiliki beliau masih lagi tidak mencukupi. Terdapat beberapa persamaan atribut guru bahasa Melayu dengan IGP UPSI. Seperti yang ditunjukkan, persamaan atribut merangkumi atribut penyayang dan kolaboratif. Contohnya, dalam atribut penyayang iaitu prihatin. Nilai kasih sayang yang ditunjukkan oleh beliau adalah melalui keprihatinannya terhadap murid. Sungguh pun begitu, beliau merupakan seorang guru yang tegas, tetapi ketegasannya bukanlah bertujuan untuk memarahi murid. Sebaliknya, untuk menunjukkan rasa peduli kepada pelajarnya. Manakala, bagi perbezaan pula, dalam IGP UPSI, guru perlu mempunyai sifat boleh dipercayai. Namun, Puan Ros menggunakan kaedah kelentong semasa memberikan penerangan kepada pelajar. Namun begitu, tindakan beliau untuk menggunakan kaedah kelentong bukannya untuk menipu pelajar dan menjadikan dirinya seorang guru yang tidak boleh dipercayai. Akan tetapi, beliau ingin mendapat kesahan terlebih dahulu. Seterusnya, perbandingan atribut guru bahasa Melayu dengan model IGP Bahasa Melayu BM. Hampir semua atribut guru tersebut menepati atribut model IGP BM dari segi personaliti, pengetahuan, perhubungan, kepimpinan dan inovatif. Antaranya ialah sikap bertanggungjawab yang menepati atribut inovatif dan kepimpinan yang menekankan pembudayaan amalan berinovasi dalam pengajaran dan pengajaran secara berkesan oleh guru.
Hal ini dapat dibuktikan dalam diri beliau melalui sikap amanah, berkongsi ilmu, misalnya ilmu teknologi kepada warga sekolah untuk menggalakkan pengaplikasian inovasi dalam pembelajaran. Namun, terdapat atribut guru bidang yang kurang menepati atribut model IGP-BM, misalnya kemahiran berbahasa yang kurang menepati atribut versatile dan aspek kesenian kerana guru bidang menggunakan bahasa rojak iaitu mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, menggunakan singkatan perkataan semasa diwawancara dan sebutannya juga tidak baku. Akan tetapi, hal ini tidak bermakna beliau tidak memiliki kemahiran berbahasa yang baik. Namun, berkemungkinan beliau hendak berkongsi pengalaman secara santai supaya boleh mewujudkan kemesraan dan tidak terikat dengan situasi formal. Seterusnya, perbandingan atribut guru seni berdasarkan model IGP seni. Terdapat 3 domain dalam model IGP seni iaitu domain diri, profession dan juga sosial. Dalam domain diri, Puan Mariam menunjukkan kesemua nilai ini seperti yang saya sebutkan tadi, kesabaran beliau dalam nak membangunkan kognitif pelajarnya. Dari segi domain profession pula, beliau juga menggunakan buku sebagai medium untuk buku daripada pelbagai tingkatan sebagai medium pengajaran. Dari segi domain sosial pula terdapat perbezaan kerana beliau tidak menyatakan bahawa beliau menerapkan kecintaan terhadap alam sekitar dan juga patriotisme. Tapi kami yakin bahawa nilai ini ada dalam dirinya, cuma tidak disebutkan secara nyata. Seterusnya, terdapat juga perbandingan antara atribut guru seni berdasarkan model IGP UPSI, iaitu Puan Mariam mempunyai keempat-empat persamaan dalam atribut IGP UPSI. Yang pertama, penyayang. Beliau seorang yang penyayang dan bertoleransi kerana mengambil tahu keadaan muridnya dalam membantu meningkatkan kefahaman muridnya. Selain itu, beliau juga mempunyai atribut kolaboratif iaitu bersifat terbuka terhadap ilmu dan pandangan yang diberikan oleh orang lain. Puan Mariam juga seorang yang adaptif iaitu fleksibel dalam menyesuaikan diri dalam apa jua situasi yang mencabar. Akhir sekali, beliau sudah semestinya seorang guru yang kreatif dan inovatif kerana subjeknya adalah seni visual dan sememangnya akan meningkatkan kreativiti pelajar. Dari segi perbezaan pula, beliau terdorong dalam penggunaan teknologi kerana alatan teknologi yang terhad serta tidak berani mengambil risiko mengajar muridnya pada aras yang lebih tinggi. Sesi saya bagi sesi wawancara ini ialah saya sangat terpegun melihat personaliti dan profesionalisme yang dipaparkan oleh kedua-dua orang guru, dan saya yakin bahawa nilai-nilai baik dan atribut tersebut perlu digarap sebagai persediaan untuk menjadi insan guru profesional kelak. Dan antara nilai-nilai baik yang saya garap ialah bertanggungjawab dan juga bersemangat, kerana saya yakin bahawa kedua-dua nilai ini merupakan tunjang kepada pembangunan aspek-aspek lain dari segi sikap, sifat dan juga kemahiran. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah refleksi. Pada pendapat saya, wawancara yang dijalankan telah memberikan input dari segi atribut insan guru profesional yang mendorong kepada pengimplementasian nilai-nilai baik dalam diri saya. Saya berasa kagum dan lebih bersemangat untuk mencontohi guru yang diwawancara dan mengaplikasikan atribut yang dipelajari. Ringkasnya, wawancara ini telah memberikan impak yang sangat besar dalam diri saya sebagai persediaan ke arah pembangunan insan guru profesional kelak. Perkara yang saya peroleh melalui wawancara ini ialah saya mendapati bahawa kedua insan guru ini seorang yang bermotivasi dan sering menerapkan nilai murni dalam diri. Di samping nasihat yang bermanfaat kepada guru juga diberikan kepada kami untuk dijadikan panduan menjadi guru yang cemerlang. Seterusnya ialah refleksikan diri yang saya dapati daripada kedua-dua orang guru ini adalah mereka bersifat peramah dan bersikap terbuka dalam berkongsi ilmu. Oleh itu, banyak ilmu baru yang saya dapat ambil sebagai iktibar dan panduan dalam mempersiapkan diri sebelum melangkah ke alam perguruan dan menjadi guru yang cemerlang serta berdedikasi seperti Puan Ros dan juga Puan Mariam. Banyak perkara yang saya perolehi melalui wawancara kedua insan guru ini. Mereka masing-masing mempunyai prinsip mereka yang tersendiri dan mereka berpegang kepada prinsip tersebut dalam meniti arus pendidikan ini. Pelbagai nasihat,
teguran dan perkara-perkara baharu yang saya perolehi di sepanjang wawancara ini yang dapat dijadikan bekalan untuk menempuhi arus pendidikan yang kian mencabar ini. Secara ringkasnya, kursus ini bertujuan untuk melahirkan insan guru yang dapat menghayati dan mengamalkan profesionalisme yang berintegriti. Berdasarkan wawancara pula, banyak perkara baharu dan aspek nasihat yang dapat kami jadikan sebagai iktibar, khususnya dalam menempuhi arus pendidikan ini. Sekian, terima kasih.